Yang berhormat selalu membangkitkan sedikit berhubung dengan projek warisan kapal laut dalam sudut yang mungkin berbeza dengan pihak kerajaan dan wakil rakyat di kawasan tempat itu. Di mana projek ini adalah projek di bawah ECR. Yang diberi kerjasama oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri memberi kerjasama khususnya untuk pengambilan tanah dan juga memberi sokongan dalam perkara-perkara lain, di mana kita dapati bahawa dia diambil dalam section 1A ataupun 31A. 31A ini diambil berdasar kepada pandangan-pandangan dari segi undang-undangnya, pengambilan tanah. Maksimal pengambilan tanah di bawah section 31A Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi tujuan kegunaan awam setelah mengambil kira bahawa projek ini adalah merupakan projek ECR, kerjasama kerajaan negeri yang melibatkan kepentingan awam bagi tujuan pembangunan semula kapal laut serta meningkatkan taraf sosio-ekonomi penduduk setempat. Dan yang paling penting sekali ialah dana 100% daripada ECR tidak terlibat dengan manual masyarakat. Kerajaan 1% lah. Maka kita, dan pembangunan ini akan dilihat ataupun dibuat dalam 3 sektor. Pertama, laman seni, laman gelari dan laman warisan. Di mana terlibatnya ialah pengambilan tanah. Pengambilan tanah ini sebenarnya dilihat bagi kerajaan dan wakil rakyat tempatan melihat bahawa sebalik apa yang diberi pandangan oleh Yang Berhormat Saloh. Sebab Yang Berhormat Saloh kata ada di situ tanah yang pusaka yang tidak dibagi lagi. Apabila diambil, kemungkinan tuan tanah atau tuan rumah itu tak dapat membina rumah baru. Sebenarnya ini tujuan sebenarnya saya mengambil kesempatan ini. Apabila pengambilan ini boleh buat, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Masalah pusaka. Kerana pihak PTG dan pengambilan ini akan diletak di bawah amanah raya. Dan insya-Allah dia tidak berpanjangan tanpa penghujungnya akan selesai di segi proyeknya, dan kita tidak bimbang dengan tuan-tuan tanah yang ada atas tanah yang keluasan yang akan diambil itu 2.32 hektar saja. 3.2 hektar saja. Mereka yang ada atas tanah sebahagian besarnya untuk maklumat Yang Berhormat Dewan, mereka yang yang bina rumah bukan atas tanah mereka. Sebahagian besar mereka tinggal dengan sewaan dan ataupun dengan kebenaran pihak tuan tanah. Tuan tanah memang tidak ada di situ. Jadi bagi kerajaan dan juga wakil rakyat yang melihat bahawa mereka ini tidak bertanah, ada peluang untuk mereka kita bantu. Sekiranya mereka di tahap asnaf ataupun udha'afa, insya-Allah kerajaan akan bantu untuk bina rumah mereka di atas tapak yang kita buat pengambilan untuk membuat penempatan baru kepada mereka-mereka yang ada. Yang terlibatnya hanya 13 buah rumah, 1 guk kambing. 8 daripadanya kita buat semakan melalui penggawa
dan juga penghulu serta Tok Imam. 8 itu asnaf. Maka yang asnaf ini kita bayar papasan di punya rumah dan kita beri tanah untuk buat rumah mereka di kawasan yang baru kita ambil, di mana kerajaan sanggup 4 buah, majlis sanggup 4 buah untuk buat sebab dia asnaf. Mereka yang tidak asnaf dan tidak ad-du'afa, mereka ini boleh bina sendiri lah sebab dia mampu milik. Mungkin 300,000 dia dapat, 400,000 dia dapat, dia boleh bina. Tidak berbangkit sebagaimana Ibu Mak kita kata tadi, semalam, mereka tidak dapat buat rumah. Ada insya-Allah dapat. Di mana insya-Allah dengan adanya program ini adalah program yang diadakan ini ataupun projek yang adakan ini adalah yang dilaksanakan bersama dengan GPS. GPS akan membuat tempatan banjir dan mereka-mereka yang ada hari ini pun di atas seperti kilang-kilang Dodo, kilang Serunding berada di atas result GPS. Jadi kita nak menyusun semula supaya mereka tu mendapat tempat yang sesuai, yang betul di tempat yang kita buat pengambilan lah. Dan tidak ada apa-apa bersifat untuk tidak membela mereka. Kita sentiasa membela, insya-Allah. Mereka yang ad-du'afa kita akan bina rumah dan juga termasuk mereka yang adalah asnaf dan mereka yang mampu milik, mereka buat sendiri, kita beri tapak juga. Jadi insya-Allah perkara ini tidak akan membebankan dan memberi peluang untuk sama-sama terlibat dengan program kampung warisan. Dan rumah-rumah yang warisan yang ada kita kekalkan. Sebab ini punca pertarikan pelancong ni. Kita akan beri bantuan dan kita akan naikkan taraf jalan yang ada masuk-masuk ke rumah tu dengan tanpa bayaran. Dan tanah yang kita ambil sekarang yang bayar yang ramanya selama ialah yang kita buat pengambilan di sini ialah tanah yang telah pun dijadi jalan raya dah. Sekarang ini jalan-jalan sedia ada, tetapi zaman dulu dijadikan jalan mungkin diwakaf apa gitu, kita tak tahulah, lama dah jalan dulu guna lama. Kita bayar juga mana-mana yang terbilang dengan nama yang ada jalan tu. Asal ada gerak saja. Tapi nama tanah ini jalan sudah lama digunakan berpuluh-puluh tahun dah. Tetapi oleh kerana kita melakukan keadilan, asal ada nama kita bayar. Itulah tujuannya. Dan insya-Allah kita berhasrat untuk menghidup semula jalan air. Pada satu ketika dulu, kenderaan jalan air ini sangat-sangat maju antara kapal laut dengan Kota Baru, kapal laut Pelebang. Dan memakan tidak panjang perjalanan 3.5 km sahaja. Berbanding kalau kita pergi ikut jambatan 15 km. Insya-Allah kalau kita dapat menghidupkan suasana yang terbaik ini, kawasan Serisan, kita jangka bahawa dia akan mendapat peluang-peluang dari segi peluang pekerjaan banyak kepada orang tempatan. Jadi kita ada komponen kepada sini termasuklah selain daripada kios-kios yang kita siap nanti untuk serunding, untuk batik, untuk perak, barang-barang kraft tangan perak dan juga tenun, pelbagai supaya menjadi tempat tarikan pelancong dan akan pergi dan akan terus lagi pergi kepada medan ikan bakar dan balik semula kepada tempatan diraja. Itu program kita untuk membantu rakyat. Jadi insya-Allah kita berpandangan kita boleh selesai masalah banyak. Pertama, selesai masalah orang du'afa yang tidak ada rumah, yang tidak ada tanah. Mereka duduk atas tanah orang lain, kita beri tanah, kita beri rumah pada mereka. Dan yang telah ada tanah dan ada rumah dan ada tanah, kalau dia nak lambat pagi pusaka, dia boleh buat dengan harga rumah atas tempat yang baru. Itulah secara ringkas. Terima kasih.